Wah, terima kasih Zul dan Cynthia di Bukit Kewangan. Lama tak jumpa, tapi orang kata setidak-tidaknya kita dapat jumpa ni, dapatlah orang kata at least lah. Cantik baju Cynthia tu. Kenal lagi lah kita. Zul rupanya macam gini rupanya sebab lama tak jumpa kan. So memangnya. Jadi banyak lagi kita nak ungkaikan pada gaya ni. Tadi Zul dan juga Cynthia cerita mengenai frontliners. Frontliners yang kemudiannya menjadi musician ataupun muzik. Betul. Yang menggunakan masa yang ada, apa sahaja yang terluang, kerana mereka ni frontliners. Memang masa mereka sangat suntuk, tetapi masih lagi menggunakan apa sahaja masa yang terluang yang ada ni untuk menghiburkan orang ramai, untuk menyampaikan mesej melalui hiburan. Dan perkara sama yang selama ini dilakukan oleh begitu ramai artis-artis, penyanyi dan juga musician, pemuzik di dalam Malaysia ini untuk orang kata menyampaikan mesej positif. Dalam hal ini, dalam konteks ini, kita ada salah satu kempen, antaranya ialah kempen Kita Support Kita. Okay. Dan Kita Support Kita tu adalah untuk memberikan penekanan tentang mereka yang dalam kumpulan sokongan, bukan sahaja frontliner tetapi boleh katakan backbencher juga ataupun support group. Dan di sini kita ada Faizal Tahir. Faizal Tahir lah orang kata the face ataupun muka untuk kempen #Kita Support Kita. Dan beliau kini berada di talian menerusi Skype. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, kami semua sihat. Soalan pertama dalam kempen Kita Support Kita, saya sebut Kita Support Kita pun macam nyanyi. Dia diterbitkan ataupun mula diterbitkan di YouTube pada sekitar pertengahan bulan April, dan sekarang ini sudah pun angka viewership sudah pun lebih 500,000. Dan kempen ini juga bertujuan untuk mengumpul dana. Apa yang saya dapat faham, segala bentuk perolehan yang diperoleh menerusi kempen dan juga lagu ini akan disalurkan kepada Yayasan Kebajikan Negara. Mungkin Faizal boleh ceritakan sikit ideanya datang dari mana, lagunya siapa yang buat, dan juga paling penting video klip tu menampilkan begitu ramai orang dan semuanya hanya duduk di rumah, tapi boleh jadi satu video klip yang cukup menarik, yang cukup orang kata terkesan. Sangat menarik, sangat dahsyat. Ceritakan sikit Faizal, macam mana kesemua ni terjadi? Okey, alhamdulillah saya antara yang terpilih untuk terlibat dengan projek ini. Sebenarnya ada sebuah projek daripada Maxis, kalau saya boleh sebut kan. Di sini boleh kan sebut kan? Boleh. Okey, so ini projek dengan Maxis. Saya tunggu juga orang tegur saya punya image baru PKP ni. Saya blinder saya. Handlebar kan? Bukan ada orang tegur pun lama saya simpan. Handlebar mustache. Saja saya simpan, anak-anak saya pun tanya kenapa. Saya cakap ini PKP punya ni. Okay, anyway, going back to the question. Okay, so this is a project dengan Maxis. Saya terpilih untuk bekerjasama dengan ZRV. Alhamdulillah, a very, very big name. Saya rasa nama yang sangat besar. Kita tahu kan, ZRV. Anak kelahiran Malaysia dari Sarawak. So, saya terlibat dengan pembikinan lagu ini. Kita buat ini merupakan saya rasa satu lagu yang pertama saya buat dalam tempoh PKP ni. So, dia punya songwriting session tu, brainstorming semua adalah melalui. So it was a very good experience dapat bekerja dengan ZRV. Dan saya rasa yang paling penting adalah apa yang cuba nak disampaikan oleh Maxis ni adalah satu mesej yang sangat bagus, di mana kita selalu mendengar yang di dalam tempoh waktu PKP ni selalu dengar kita jaga kita kan. So they decided untuk guna Kita Support Kita. Kita support kita. So basically it's bahasa orang muda lah, support kan, SAPOT. Kita support kita. Evolution of language kan. Of our vocabulary. So, I think itu mesej yang paling utama yang kita nak sampaikan melalui kempen ini, di mana sebenarnya dengan menggunakan art ataupun orang kata from the creative industry juga boleh memberi sumbangan, di mana kalau kita mendengar lagu itu, lagi banyak kita dengar, lagi banyak kita stream, lagi banyak yang akan disalurkan ke Yayasan Kebajikan Negara yang akan diberikan kepada mereka yang sangat memerlukan di waktu yang sangat susah ini. So itu yang paling penting sebenarnya lah pasal lagu ni. Faizal, cerita sikit mengenai proses pembikinan lagu dan juga pembikinan video klip ini. Kalau kita dapat lihat, semuanya dibuat secara homemade, dibuat dari rumah saja. Entah tu pun studio dia. Memang dekat sini saya buat ni. Kena cakap lah. Video semua, saya recording gitar semua kat sini. Okay, so saya rasa tempoh PKP ni memberi kita satu
apa orang kata, dimensi baru lah. You know, I think saya suka lah sebenarnya. Sebab kita nampak bila tempoh PKP ni ramai orang lebih kreatif, lebih banyak mencari idea-idea baru, cara baru untuk orang kata apa, get around things kan. So one of the things yang kita perasan is kalau tak pasal PKP ni, kita semua tak akan sedar tentang kegunaan ataupun kedahsyatan teknologi, di mana sebenarnya kita boleh bekerja saja, boleh je bekerja menggunakan teknologi. There's Skype, there's Zoom, there's so many apps now yang kita boleh guna untuk video call dan buat kerja. So for me, proses pembikinan lagu ni saya buat dengan Ziavi pun melalui Skype. 2 hari dah settle, alhamdulillah. 2 hari? Ya, 2 hari. Daripada buat kompos melodi sampai ke lirik 2 hari. 2 session untuk dapat lagu yang dirakamkan selepas itu. Dia pro, brother. Dia pro. Okey. Tak, sebenarnya bila dia bukan macam kami. Dia dah terror. Tak, bukan. Bukan pro. Sebenarnya secara logically ni, bila kita put under pressure, kadang-kadang idea yang tak kita expect keluar, betul tak? Kan? Betul. So, kita tak banyak masa sebenarnya masa tu. I think Maxis bagi masa kat kita orang 1 minggu untuk siapkan. So, when you feel the pressure, like an orange when you pressure dia lagi kuat, you get the good juice apa semua kan, basically. So it was good pressure. So disebabkan itu, lepas tu ada pula teknologi. Alhamdulillah ada teknologi boleh guna. Kalau tidak memang pisang jugalah kat rumah kan, tak tahu buat macam mana kan. Selalu industri muzik ni kita kena berjumpa untuk buat lagu bersama pun semua kan. And then music videonya pun was very smartly thought about by Maxis and the agency, di mana kita get all the singers to be involved from home. So basically menyampaikan message, hey, duduk kat rumah pun actually boleh buat support. Boleh duduk rumah and still work and do things and contribute to negara. I think this also, benda ni juga memberi satu pandangan baru ataupun satu tanggungjawab baru, bukanlah baru tapi memberi satu kesedaran baru bahawa public figures ataupun selebritis ni sebenarnya ada peranan yang besar bila jadi krisis-krisis tertentu. Di mana orang tidak dapat menyuarakan apa yang mereka rasakan. So, kitalah wakil mereka. So, kena faham apa yang diorang rasa. Dan sebagai wakil mereka, golongan yang tak bersuara, kita ni ada suara untuk memberikan pendapat. Antara benda yang yang menarik adalah tentang saluran yang Faizal gunakan. Seperti contoh di TikTok. Dan seperti mana kita tahu, budak-budak yang muda, belia, biasa dengan TikTok. Kami ni di generasi baby boomers ni mungkin tak sangatlah. Tak sangatlah. Apakah peranan Faizal menggunakan saluran TikTok untuk menyampaikan mesej kepada golongan belia negara kita ni? Okey, faham. Mungkin ramai orang agak terkejut pembabitian Faizal Tahir agak awal dalam TikTok ni. Tapi saya harus memberi kredit pada team management saya sebenarnya, sebab mereka yang convince saya untuk involve dengan TikTok ni. Saya terus terang, saya mula-mula tu pun agak macam I'm almost there dah. Maybe junior boomer lah. If you are baby boomers, that's what you say. I know. So I'm probably I am almost there boomer dah sikit kan. Cut off line, borderline. So it's good to have a very good management team who can give you very good advice. To evolve as a public figure apa semua. It's good to have a good management team. So I have to give credit to them. So pada saya, benda tu sangat penting sebab macam saya cakap tadi, kita kena evolve and kita kena ambil peluang. We have to grasp opportunity bila we have to keep up with technology. Technology tak akan keep up dengan kita tau. Kita yang kena keep up dengan technology, So if you want to be ahead, you want to be in front, you want to have an advantage, kena start awal lah. So sekarang ni baru kita nampak ramai orang dah start, getting involved dengan TikTok apa semua. And I think every time ada benda macam ni keluar, we just use it for a good purpose, for a good cause. And I like TikTok. Saya suka sebab TikTok ni is more about creativity. It's showing, creative people apa semua. Faizal, and dan sekarang ni Faizal Tahir sudah pun aktif di media-media sosial, di TikTok dan juga di YouTube ya. Ada beberapa, mungkin dalam minggu sudah Faizal tunjukkan cara memasak. Jadi jadi apa yang kita boleh katakan, ini new normal untuk insan yang bernama Faizal Tahir.
Okey, dan pada masa sama juga kita tahu bahawa Faizal Tahir ini juga seorang aktivis kemanusiaan. Bagaimana untuk dengan adanya Faizal Tahir menggunakan platform new normal ini ataupun dalam keadaan kondisi yang new normal ini dapat untuk meneruskan aktiviti kemanusiaan ini, aktivisme kemanusiaan ini. Bagaimana ia boleh digembeling bersama? Faham. Wow, lama saya terdengar perkataan tu, digembeling. Saya banyak cakap bahasa Inggeris sangat ke tadi? Boleh je, kami bilingual, tak apa. Okey. Takut nanti banyak kena potong pula. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, kita ni malam raya kan, kenapa diorang tak hidang kuih ke air? Ada ni kuih. Masih dalam hamper. Belum buka lagi plastik. Kami belum terima arahan daripada pihak pusat untuk buka plastik ni. Dan memang soalan pertama masa saya sampai, set ni, benda ni set ke ataupun memang betul kami boleh makan? Ini sebenarnya bukan kita beli tau. Okey. Ini ada orang sedekah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itulah cakap pasal sedekah. Ya. Terkait dengan soalan kita tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum sikit ya. Silakan. Malam raya lah katakan. Okey. So, bercakap pasal sedekah tadi. And then macam mana dalam keadaan macam ni pun saya masih boleh aktif ataupun mencari peluang untuk membuat kerja-kerja amal. Okey, pada saya macam saya cakap tadi lah. Sekarang ni kalau kita nak bagi alasan dan kita akan ketinggalan lah kan. Betul tak? So, pada saya tiada alasan. Walaupun dalam keadaan kita macam ni ada macam-macam medium lagi yang kita boleh guna untuk tolong membuat amalan kebajikan ni. Kita tak boleh ingat bila orang bercakap pasal amalan kebajikan ni, kita kena fikir macam kita kena turun padang, pergi negara-negara bergolak, memberi bantuan kepada mangsa peperangan atau pergi menolong orang gelandangan. Itu sebenarnya dalam zaman teknologi sekarang ni, dulu pun teknologi kan, zaman 2020 ni lah. Sebenarnya bila kita like dan share satu post yang mewar-warkan atau mempromosikan benda begini pun, itu dah kira amal kebajikan kan, betul tak kan? Okey, macam saya, walaupun saya tak boleh turun padang, saya punya Iron Face Man untuk membantu saya, di mana kita memberi bantuan kepada, alhamdulillah baru-baru ini kita dapat memberi bantuan kepada beberapa buah keluarga, lebih kurang 100 keluarga macam tu. Bantuan untuk duit dapur lah orang kata kan. And then saya tak perlu turun padang pun, sebab kita tahu ada orang yang boleh buat kerja tu, macam menyampaikan makanan ke apa ke dekat orang-orang ni. So kita bagi kerja dekat orang-orang yang delivery ni. Sebab orang-orang yang buat kerja delivery ni, kita sedar kepentingan mereka sebab tu PKP ni, betul tak? Betul. Dan ini adalah we are giving them work. Kita pun bagi diorang kerja, diorang pun mencari rezeki. So it's very easy sebenarnya nak buat kerja amal kebajikan ni, tak susah. Jadi dia macam pay it forward in a way. Sebab kita buat, diorang buat, kita buat, diorang buat, dia macam jadi trickle down effect. Exactly. Kita share. Kebaikan ni kena share. Terima kasih banyak Faizal kerana bersama kami dan malam raya ni. Terima kasih banyak. Jadi rasa bangga sebab kita dah tengok Faizal Tahir berpuluh tahun first time kita sembangkan dia malam ni, Lebaran Awan ni. Dan sebelum kita nak habiskan Lebaran Awan ni untuk malam ini, kita nak minta chorus kita support kita daripada Faizal Tahir. Okey, saya pun tak ingat macam mana. Dia macam gocah sikit. Chorus dia. Lalui bersama, lalui bersama, menjaga semua. Lepas tu? Ini lagu saya kok ini. Okey. Kan betul tak? Kita support kita. Okey, ya. Saudara Faizal Tahir yang bersiaran secara langsung melalui Skype untuk orang kata tadi Faizal dah kongsikan yang mengenai macam mana untuk kita terus support golongan-golongan yang orang kata mungkin terancam ataupun terdedah dengan sebarang ketidakpastian akibat COVID-19, boleh terus sahaja ke laman sosial Faizal Tahir. Okey. Ya, tapi kena ingat kita teruskan usaha untuk pay it forward, untuk memberikan sedekah dan tenaga kita melalui teknologi, melalui all the apps yang kita ada sekarang ni. Bukan sahaja turun ke padang physically, kita pun tak boleh menjarakkan sosial dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tolong orang dan sedekah, silakan usaha kita untuk memberikan sedekah dan menolong orang yang memerlukannya. Bukan sahaja kita kena turun padang physically, tapi melalui apps pun boleh sekarang. Itu saja untuk malam ini. Kita akan bersambung dalam Lebaran Awani malam esok hari pada waktu yang sama juga. Saya Syafzan Johari. Saya Ibrahim Zani. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Raya.